الإخوان الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan setengah daripadanya min afatil qulub, iaitu ar-riya. Artinya memperlihat akan kebaikan ia kepada orang lain. Ini syarat kepada terhapusnya dalam batin hati dari keikhlasan terhadap Allah Ta'ala. Barang siapa yang ikhlas betul-betul dalam ibadah dia, maka ketika itu terhapus pandangan makhluk daripada batin hati dia, maka hilanglah penyakit-penyakit yang tersebut. Ya, itu di antaranya penyakit yang amat bahaya dan sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In akhafu ma akhafu ada ummati asyirkul asghar. Benda yang paling aku takut kena kepada umatku adalah syirik yang kecil, iaitulah wahwaria. Dan di akhirat besok Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka mengambil akan amalan dia daripada orang yang dia riakkan itu. Siapa dia riak untuk siapa, maka pergi ambil. Maka adakah kamu dapat? Jawab dia tak ada gelap. Maka orang itu akan dikumban ke dalam neraka. Ya. Itu bahayanya riak. Dia membatalkan akan sawabul amal, pahala amal seseorang tadi. Dia bila ada riak ni menandakan dia tidak ada keikhlasan. Sebab ikhlas dia akan hilang. Ya, al-ikhlas dia telah alamat dia apa? An yaghiba akka al-khalq fi musyahadatil haqq. Itu makna ikhlas. Alamat ikhlas. Kalau tanya apa alamat ikhlas? Alamatul ikhlas ialah ayyaghiba anka al-khalq, bahawa lenyap daripada engkau pada batin hati kita hilang, kosong. Ya, akan makhluk ni tadi. Fi musyahadati haq, pada dia musyahadah akan hak kita Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak sampai peringkat kosong kan tuan-tuan ni. Ya. Yang makhluk dia macam mata dan perut dia orang, adalah itulah ini, kosong tak berjalan. Cermin hati dia akan gelap. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak bersinar, nak bercahaya cantik, sedangkan rupa makhluk terlekat dalam cermin hati kamu. Hubul dunia, hubul mal, hubul riasah, macam-macam hub di dalam. Kasih pangkat, kasih jawatan, kasih dunia, kasih makhluk, berhadap pada makhluk, besarkan makhluk. Oh, banyak penyakit. 800 penyakit ulama kira. Selagi tak terbuka tu lagi telah kita berpusing macam orang bingung. Buat ibadat macam orang bingung, pusing, tak nampak hal dia tepat. Kiblat rohani dia tak dapat. Allah. Itu setengah daripada dia. Ya, jadi kalau siapa ibadat tidak menghilangkan pandangan makhluk, dia rosak lagi. Ya. Tak ada hakikat. Kulli hakikatin la tamhu asarul abdi wa rusumi falaisa bi hakikatin. Ya, kata kullu hakikat, tiap-tiap hakikat itu yang tidak memadamkan akan pandangan kepada hamba, kepada makhluk, maka itu bukan hakikat. Dia boleh masuk di makam hakikat. Kok mana boleh kena lenyapkan pandangan makhluk. Dia tak rasa lagi dalam makhluk kan. Apa nak rasa besar makhluk, sedap makhluk, oh tak ada. Itu pantang besar. Dia sedang mengambil sedap dia dengan Allah Ta'ala. Dia sedang berlazat dia dengan Tuhan. Ya. Mana besar makhluk dengan Tuhan.
Sebab tu orang menghadap makhluk, tak adalah orang paling bodoh, sejahil-jahil, sebebal-bebal manusia dia menghadap pada makhluk. Suka dipuji, suka disanjung, ya, itu sebut sebebal-bebal manusia. Bodoh-bodoh dan sejahil-jahil. Ya, orang yang bijak dia takkan menghadap batin hati dia pada makhluk. Ya, dia terus kepada kiblat rohani dia. Wallahu ta'ala fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wa ma'akum aina ma kuntum. Itu semua ayat muraqabah. Allah. Sebab itu bagi kita cukup dengan ta'ala. Ya. Man lam yakna bi'an millah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Siapa beribadat, dia tak cukup Tuhan dah tengok dia. Dia tak cukup Tuhan dah perhati dia. Dia tak cukup. Dia suruh orang pula perhati. Dia suruh orang pula tengok dia. Ya, itu dia panggil apa? La mahalata an yadkhala alaihi riya. Confirm dia kena penyakit riak dah akan masuk. Riak dah masuk, dia rosaklah. Nabi takut, kalau dia tak takut tak tahulah. Dan setengah daripadanya al-ujub. Yang ini semua perkara kena bersihin tadi. Kalau tak bersihin ni zikir tak jalan. Kita zikir puas, zikir tapi tak masuk. Ya, kesedapan lazat dia takkan tetap masuk. Sebab apa ni pengacau dia ni. Ya. Sebab ujub dia paling pada makhluk. Riak pun hati paling makhluk. Zikir untuk menghadap Tuhan. Zikir untuk menghadap Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita pergi menghadap makhluk. Tu, nak riak tu makhluk lah. Pandangan makhluk kat dia. Ujub pun makhluk juga. Ya, nak tunjukkan dia hebat, rasa dia pandai. Itu habis semua. Ia itulah khairan akan dirinya. Memandang akan diri. Ya, sebab kata khurujuka anka. Ya, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai ke hadrat Tuhan. Inilah dia. Nak keluar pandangan diri. Ya, tiba ujub nampak diri lagi. Kan? Nampak kita dia rasa orang tu pandang benda lain dia pandang. Ya. Kalau kita lah tu kita pandang sini pandang ni. Orang degil nak dia kata, "Hoi, kau ni mana kau pandang?" Kan? Mana kau pandang ni? Usah pandang tempat lain kau pandang. Ya, apa bebal naung kau ni gitu kan. Tak ada sebebal-bebal manusia yang mandang kepada makhluk. Dia tak pandang ke hadrat Tuhan tu sebebal manusia. Ya. Khairan akan dirinya, iaitu bahawa datang dalam hatinya perasaan melihat akan amalnya dirinya. Wah, dia rasa dia amal banyak. Amal kena perkasakan, pandang jangan. Tarikuna tarkum mulazatul amal, la tarkul amal. Jalan kami ma'asyirah sufia ialah meninggalkan memandang amal, bukan tinggal amal. Amal tu kena banyak, kena tingkat. Kalau tak ada meningkat, menandakan kita rugi. Manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Siapa yang 2 hari dia sama je, semalam hari ni amal tak tingkat, iman tak tingkat, apa tak tingkat. Yang meningkat perut dia naik, entah ke darah ke dia. Maka orang tu maghbun, orang tu tertipu kata Rasulullah. Ya, itu kena tingkat. Ada pun pandang, jangan pandang betulkan, berjernihkan hati kita menghadap dia. Jangan melihat pada amal. Kalau melihat amal dia sangkut hijab. Atau apa-apa kebajikan dirinya. Ya. Sebab tu lagi dia tak karam dengan Ta'ala, dia banyak masalah tuan, penyakit banyak. Sebab dia mesti karamkan pandangan dia dengan Tuhan. Pandangan Tuhan habis, dia nampak semua gerak dia buat Ta'ala. Apa nampak dia lagi tak nampak. Selagi tak nampak, fanakkan dalam af'al, selagi tidak akan nampak diri dia. Dia nampak diri dia rosak. Jangan dia jalan kerosakan tu cukup banyak. Bila apa? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Ada apa kebajikan dirinya itu, ya. Lebih daripada amalan dan kebajikan daripada orang lain. Ya. Maknanya apa-apa kebajikan dirinya itu lebih daripada amalan dan kebajikan orang yang lain daripada itu. Ini bukan riak kan ni. Kalau pandang lebih pada orang itu bukan riak. Ini bukan ujub. Itu dah panggil takabur lagi teruk. Ujubin ni dia pandang hebat dia tak pandang orang lain. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai, dia rasa dia lebay, dia rasa dia wali. Kan? Dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Itu semua terbakar mental. Rosak ni. Orang suruh pandang dia, kau pandang diri kau. Apa orang ni? Ada pun kalau dia pandang pula, dia banding dengan orang lain dengan aku lagi hebat, itu lagi besar syaitan. Ya, dia telah di pengikut iblis dan syaitan dia panggil. Ya, raisul mutakabbirin, siapa dia? Syaitan, iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud Nabi Adam, dia rasa dia lebih hebat. Ana khairun minhu.
Aku lebih baik daripada Adam. Perasaan merasakan kita lagi hebat daripada orang lain, itu adalah pengikut syaitan dan iblis yang akan dibaling, dihumban dalam neraka sebenarnya. Allah. Dan orang yang lain daripadanya tiada kuasa mendatang akan seumpama. Betul kata Imam Tariqah, kata Imam Said Bahaudin Qarasallahu sirrah. Kalau engkau tak berhati kau dengan Fir'aun, Fir'aun lagi baik pada kau lagi dah rosak kau itu. Fir'aun dengan kita tu kita rasa dia lebih baik daripada kita. Apa maksud baik itu? Menjaga faham maksud dia tu. Bukan makna kafir itu baik tak. Dengan makna apa? Dia tu kafir dah, padan dengan dia buat kerja jahat pun. Itu maksud dia. Kita dah Islam, bukan akhlak kita macam tu. Kita orang Islam kena pakai uniform orang Islam, kena pakai akhlak orang Islam. Ya, akhlak orang Islam paling tinggi adalah hati dia sentiasa dengan Tuhan, rapat dengan Taala. Kalau kamu dah leka, minum arak, berduci apa semua, mayang tidak, ada sudut tu dengan Firaun, kau memang lebih jahat daripada dia. Ya, sebab kau buat bukan benda kau bicara. Kau orang Islam tak layak macam tu. Dia kafir dah padar muka dia kafir pun, kan? Dari sudut iman dan kufur tu tak payah tanyalah. Kufur tak ada ni lah. Maknanya apa? Rosak, terosak-rosak, hina, sehina-hina ialah kufur. Ya, Islam tu ialah kemuliaan. Tapi dari sudut maknanya, kita tu sepatutnya orang Islam, uniform kita orang Islam. Apa kita pakai uniform orang lain? Apa pakai amalan orang lain? Amalan orang kafir kita bawa. Tu. Fir'aun dia pakai pakaian kafir, memang dia kafir. Kan? Di sudut itu maknanya. Ya. Lepas tu kalau anak-anak kita yang dah dewasa buat salah dengan budak-budak kecil tak buat salah, mana kita marah? Kau ni dah tutup bangka tak beratal lah. Budak kecil padan dia kecil. Padan dengan dia tak kecil lagi. Itu maksudnya. Ya. Kau dah dapat ilmu, dah tahu kau buat perangai ni. Di sudut itu maknanya. Lepas tu kita pandang sudut itu, kata Imam Bahaudin, Syekh Muhammad Bahaudin kata sallallahu Sayyid Muhammad Bahaudin sirrah. Kita pandang itu. Ya. Jangan ada sekali-kali kita pandang diri kita hebat, di sudut ilmu, sudut amal, sudut apa, jangan. Ya, kita kena pandang orang terlebih daripada kita. Kita pandang kita lebih, wah, seronok nafsu syaitan. Ya, dia akan hela kita lagi teruk jauh pun. Dan setengah daripadanya as-sum'ah, iaitu bahawa berhabar-habar. Mana suka mendengarkan kepada orang akan bagai-bagai kebajikan dia, akan bagi tu bagai anwa' dia. Kebajikan tu, kebajikan ni yang ia kerjakan akan dia pada hal bukan atas jalan ya tahadus dengan nikmat. Kalau jalan tahadus bin nikmat tu lain. Semua dindakkan qasad. Ya, tahadus bin nikmat ni semua cerita dengan apa? Al-umur bi maqasidha. Segala urusan bukan dengan qasad niat gitu. Kalau niat kita untuk tahadus nikmat atau lain. Alhamdulillah Allah Taala beri kita kurnia atau lain lah. Atau lain. Kalau tujuan dia cakap tu nak maknanya niat dia tujuan nak memperdengarkan amaran kepada orang lain, itu mana sejahil-jahil manusia. Amal tak dipusing kat orang, kena ke Tuhan. Ya. Sebab tu dimisalkan orang yang berpusing amal macam ni dia panggil himar. Ya. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha, kata Ibnu Athaillah Sekandari. La tarhal min kaunin ila kaunin. Kamu dalam mengerjakan ibadat jangan berjalan daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat kena orang tu, buat ibadat kena ni. Ya, buat ibadat kena syurga. Syurga makhluk tak? Makhluk. Buat ibadat tu kepada dia. Wa anna ila rabbikal muntaha. Tuhan kita ke muncak. Ya. Kalau kamu buat ibadat kena makhluk, fatakuna kahimarir raha, kamu macam himar yang misal gandum. Apa maksud dia? Dia pusing situ balik, tak pergi ke mana. Tu ada para awliya boleh tengok habis ni, tengok dia kepala himar ada macam-macam. Itu semua dalam tak betul. Dalam tak betul. Dan semua sifat-sifat apa ni? Wujud, riak, semua apa semua ni ialah sifat yang dia punya kekotoran yang melongkang dan dia punya busuk dia cukup main hebat busuk. Dan ni kalau dibukakan kita tak ada siapa nak dekat. Lepas tu kena buang daripada sifat-sifat keji. Macam mana orang busuk dah berlongkang nak pergi masuk hadrat Allah Ta'ala. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Iaitu bahawa berhabar-habar ia kepada orang. Apa sebab dia khabar ke orang? Sebab dia buta Allah Ta'ala. Kalau dicelik mata dia dengan Tuhan, tu pergi pasal nak pergi ngadap ke orang. Apa hal? Sebab kita minta wajizib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Wajizib adalah sentap daripada hati kita. Anin nazar ya wa sukun ilaiha. Daripada memandang makhluk dia, minta Tuhan tarik buang.
Kita menyeksa diri tuan-tuan. Kalau ibadat pusing makhluk, itu menyeksa diri kita sendiri. Makhluk macam-macam, ada yang suka, ada yang tak setuju, kan? Kalau kita direct ke Tuhan, tak ada hal. Kau nak setuju ke tak setuju, kau boleh jalan. Aku bukan dijadi untuk engkau. Kita dijadikan untuk dia, kan? Mengabdikan diri pada dia. Sebab punca manusia tak tenang bila disangkutkan hati dia dengan makhluk, habis. Disangkut hati dengan Tuhan, lapang selapang-lapang. Tenang, rehat serehat-rehat. Allah. Bahkan tembak dengan zikir banyak, ya, supaya hilang karat-karat. Allah. Bahawa berhabar-habar kepada orang akan bagai-bagai kebaikan yang ia kerjakan akan dia. Padahal bukan atas jalan tahadus. Kalau tahadus wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis lain, ya, dengan nikmat, mencerita nikmat kena Allah lain. Tetapi adalah ketika-tikanya itu datang ya atas jalan takabur pula. Tadi sum'ah kan dia berkait tu. Ya, sum'ah wujud takabur tu dia dekat-dekat tu. Ya, dia berpusing-pusing. Itu dia panggil sepupu ingin. Dekat-dekat di keturunan sama gitu. Ni dua pupu ni sepupu dekat-dekat tuan. Ya. Itu akan datang hit takabur pula. Datang takabur bermegah-megah. Kena ketiga-tiga, iaitulah riak, ujub, sum'ah, itu farak daripada takabur. Dia punya farak. Usul di mana? Asalnya ialah takabur. Farak ni anak cucu cicit. Anak cucu cicit, bapak dia apa? Datuk dia, bapak dia atas apa? Takabur. Bila dia takabur, dia akan datang nak tunjuk ke orang, ada riak. Sum'ah, itu semua penyakit-penyakit besar. Ya, orang-orang takabur semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah. Dan barang yang lain daripada yang tersebut itulah banyak lagi sifat-sifat mazmumah ni. Ya. Jadi yang biasa kena kat itulah kita riak, ujub, sum'ah. Punca daripada apa? Sifat dia atas takabur. Ada perasaan membesar diri. Sebab tu bila perasaan kita membesar diri, kita padam saja, kita tawaduk aja tuan-tuan, sifat ni semua hilang. Ya, takabur tak ada. Sebab kita dah merendahkan diri Allah Taala, mana nak angkat kepala lagi dah. Apa nak tunjuk-tunjuk ke orang kita dah menghadap Tuhan. Ya. Situ baru rahsia dia dapat. Kebukaan Allah Ta'ala. Dan berbanyak lagi daripada setengah ni yang mazmumah, yang dicela oleh syarak yang kotor, maknanya yang sangat najis sekalian itu. Memberi cedera akan suluk. Kita dalam suluk ada je sifat riak je, batal suluk. Rosak suluk kita. Kena cepat taubat balik taubat balik. Kalau tidak, tak naik. Ya? Wah, dia datang nak masuk suluk pun macam orang pandai. Dia tengok ini lebay ni boleh zikir sekejap ni sekarang. Dia masuk ke lampu, dia membungkang dan tak ada bangun, tak ada jalan. Ya, Tuhan tak buka. Ya, atau batin hati yang najis dan suruh tempat bersih, kita habis kena lantaikan diri kita. Hinakan seini-ini. Insya-Allah Tuhan buka. Ya, bumi yang rendah sajalah menakung air yang menyebabkan tanah disubur yang akan tumbuh berbagai-bagai jenis tanaman. Tapi kalau ke muncak bukit kering garing, air pun tak ada, rumput nak tumbuh pun tak ada. Panas terik, kan? Begitulah hati yang meninggi, tak ada satu pun akan norkat jadi. Tak ada apa faedah, tak ada fawaid, akan jadi tak ada, kosong kan. Ya, hati kena buang habis. Syekh bin Madian Al-Timsani orang datang semua, dia tak jawab salam. Dia rokal semua, macam hebat-hebat wisaran dia ada. Apa tu nak itila atau batin nanti ni. Kotor dalam tu ada riak, wujud, malah pelayan ni. Yang orang datang tadi, orang asal, orang asi, orang kenal ni. Tapi dia datang dengan rasa tawaduk, dia rasa dia lah paling jahat. Dia lah paling banyak dosa. Dia wisaran Syekh bin Madian Al-Timsani jawab salam. Dia orang pelik, kenapa orang macam ni? Salam yang tu orang nampak perasaan dia kata dalam batin itu kotor. Datang dan menghadap dengan belan orang sufi, para awliya, kamu jaga hati. Ya, dia tak pandang kita dah baik, jangan dia jerekah kita kan. Dia panggil kau lembu kan kacau je. Ibaral ni. Himar ni kacau je. Dia suluh dalam tengok perkarat dan ya. Sebab nak jumpa para awliya, jumpa ni kena bertaubat, apa-apa taubat. Dia ada suluh dalam kita, dia tengok cantik je. Dia tengok apa berkarat. Sebaik dia tak tekak hidung. Dia datang, dia tekak hidung kacau je. Faham?
Jumpa ulama fiqh jaga lidah. Abang ulama fiqh dia ikut zahir. Kau cakap sikit dia kan ibarat tak kena dia kritik kan. Sufi tak disuruh dalam berkarat. Tak selera nak tengok. Bersihkan hati dengan tawaduk, merendahkan diri, ya. Jangan ada sifat membesarkan diri, tak ada. Tak ada harga busuk kan motor. Habis dan barang yang lain daripada itu beberapa banyak lagi dia bersifat yang mazmumah sekalian itu memberi cedera, itu masalah dia. Kita nak suluk ke jalan Tuhan, suluk mana jalan, salaka yasluku suluk, ya berjalan. Tiba-tiba dah cedera, dah tempang, kaki dah patah, tangan dah patah, dah dengkut macam-macam tak berjalan tuan. Macam mana nak buat? Dah kena lumpuh, dah kena stroke nak jalan. Ini semua penyakit besar, stroke tuan. Tak ada jalan, jam. Memberi cedera akan suluk orang yang salik dan ya mendinding akan ma'rifah orang yang arif. Orang arif bila ada ma'rifat, dia kena penyakit ni terganggu tuan-tuan. Gelap, tak nampak dah. Sebab dia kena apa? Buka oleh istighfar banyak. Dan akan mencacau. Mana tujuan akan mencacau? Akan tuntutan orang yang muridin, orang yang berkendak jalan Tuhan akan mencacau. Sebab lain begini, menjajau-jajau dan berjalan tak betul. Dah lagi kalau kereta api lagi pada rel dan menutup akan musyahadah orang yang musyahidin. Orang yang dah musyahadah boleh dapat tuan-tuan, dia ada penyakit ni terpadam tuan. Oh, dahsyat tuan-tuan ni. Cukup takut benda ni. Penyakit ni cukup dahsyat tuan-tuan. Penyakit dalam ni cukup dahsyat. Bila dia besar dia punya risiko, kalau dapat baik dia pun besar dia punya darajat. Sebab amalan dalam ni besar. Zarratun min amalil batin khairun min amsal min amal min amsal min amal jibal, ya. Zarratun min amal batin khairun min amsal jibari min amal zahid, ya. Mana sebesar zarah saja amal batin, dia khairun min amsal jibar min amalin. Makna dia lebih besar daripada gunung-gunung pada amal zahir itu. Amal batin sikit sebab dia pengesah. Tak ada dia gosak itu tolak. Buah reject mungkin dan ni. Sebab dia ulat dalam. Dan menggelapkan akan hati orang yang muwahhidin. Tengok tuan-tuan, kesan resiko sifat dalaman ni, riya, ujub, sum'ah ni apa? Pertama apa tadi? Dia menjadi apa? Cedera. Ya, mendinding, mengacau, cacau jadi, menutup, nanti sifat dia menggelap, habis tu. Itu semua teruk-teruk belaga tu. Gelap, tak nampak tuan-tuan. Dia tak nampak jalan ketuhanan apa? Dia terangkut dunia lah kan. Dia tutup baru dia nampak. Tutup dengan makhluk baru nampak dengan Tuhan. Sekarang dengan Tuhan pula ditutup dah terbalik. Dia dah nampak makhluk. Habis rosak. Dan menggelap akan segala hati orang yang muwahhidin, mana orang yang mentauhidkan Tuhan dengan tauhid khas, dia akan jadi gelap. Nauzubillah. Paling tengok Bal'am kan. Padahal dia berterbang atau udara dia, peringkat di peringkat wali kan. Terbalik kan. Sebab apa tu? Berhadap pada makhluk, ikut cakap bini. Bini dia kata sekali je lah doa. Habis kan. Terbalik. Istimewa pula pada empat yang akhir. Apa dia? At-takabbur, riya, ujub dan sum'ah. Ini lagi ni. Yang empat ni memang berkisar rayai kat kita. Setiap amalan kita buat je, empat benda ni akan Tuhan uji kat kita. Hakikat semua daripada dia. Dia uji kita. Dia tembak dalam batin hati kita melalui sebab nafsu iblis. Pada hakikat dia semua kan. Dia nak test. Ya. Maka sekalian itu sangatlah memberi cedera dan mendatang akan kecelaan pada suluk. Terkadang tengok-tengok zikir tak jalan dan tak pasal warid tak ada ni, cek baliklah. Kadang dia nampak diri dia. Dia zikir-zikir dia rasa dia zikir. Oh hijab juga kan. Nampak pandang dia, ya. Anda pun tak minta merendahkan diri, ya. Melantaikan diri kita dengan ta'ala, insya-Allah cepat itu buka. Tu kadang-kadang guru ilmu zahir dengan anak murid az-zudu. Anak murid lepas tu murid bayi. Sebab apa? Sebab guru masuk kata, wah ni aku hebat. Tu budak-budak aku ya tu. Rupa budak lepas dia sangkut. Mudir sangkut, anak murid lepas. Ya, ni bahaya kan. Sebab apa? Di dalam tu rasa kita hebat dengan ilmu kita, habislah. Ilmu kena ada je bidang pandang hebat kita. Kehebatan ilmu tu ada.
Ya, ada pendiri kita, jangan sekali kita pandang kita hebat dengan sebab ilmu yang ada pada kita. Benda itu berlain sikit. Ya. Dan mendatangkan kecelaan pada suluk mereka itu. Dan dinamakan sekalian itu pula dengan apa? Syirik khafi, tuan-tuan. Ya, syirik yang halus, yang khafi, yang tersembunyi. Ya, tersembunyi. Sebab tu orang payah nampak. Payah dikesan sebab dia sembunyi. Kalau terang-terang timbul terjojol-jojol, senang, tuan. Ini kata betul-betul tak nampak. Ya, dia mengaji sufi boleh nampak. Nampak baru nak bersih kena riadah, tuan. Minta pertolongan dengan Tuhan yang menghilangkan dia. Minta berlindung kita dengan Allah. Itu rukun paling besar dalam perjalanan, kena sentiasa munajat. Sebab abang mursyid kita dia cukup suka munajat dalam suluk, tuan. Ya, suka dia. Munajat senuk. Sebab itulah paling besar tu, munajat, minta. Itu rukun paling besar, mengadu, munajat. Kemudian Syekh Abdul Wahab Ar-Rukan, ya, qaddasallahu sirrah. Min kibaril awliya, dia sendiri yang susun benda tu. Kalau tuan-tuan tengok kan dia punya susun tu, satu makam ke satu makam di tawasul. Ya, di makam ni sampai atas. Ya, menggunakan apa? Keberkatan masyayikh-masyayikh itu. Sebab bila kadang tawasul terpacak ke depan ni nampak kan. Sebab nama terpacak ke depan, nama nampak seorang-seorang kan. Itu tak buka kan. Para awliya ni kita sebut di atas Fatihah dekat di tawajuh kita dah. Ya, di tawajuh rohani kita. Dan mendatang akan kecelaan pada suluk mereka itu, dan dinamakan sekalian itu pula dengan syirik khafi. Minta berlindung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekalian yang tersebut itu, ya. Allahumma ba'idna min zalik, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah sejauh-jauhnya akan kami daripada demikian tadi, penyakit-penyakit, kerosakan tadi, ya. Wa khallisna, dan suci dan jernihkanlah sesuci sejenis-jenisnya, bersih sebersih-bersih, min su'il itu apa? Terang. Terang, kita apa tu? Terang. Ini apa tu? Jadi kita minta supaya disucikan kita daripada tersebut, supaya kita sejauh-jauh daripada sifat mazmumah. Dan Tuhan sucikan kita daripada segala yang demikian itulah. Ya. Mudah-mudahan batin kita dibersihkan oleh Allah Taala. Dan ada pun segala sifat yang mahmudah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Min su'il masalik, perjalanan masalik. Allah Akbar. Dia semuanya ajak ni. Mana nama? Ina binti Ismiatin. Ini kosmetik lah. Ina binti Kismatin, ya. Nazak keadaan dan kita doa selamat, ya. Allah. Salli sallallahu alaihi wasallam.